Okay, alright. Sambung lagi. So, untuk hari ini, selagi saya ulang, kita akan buat paper 1. Okay, matlamat saya adalah ada 2. Yang pertama sekali ialah kamu dapat ilmu bagaimana untuk menjawab soalan-soalan tertentu dengan cara yang pantas sekali dengan hanya tengok, congak dan kalkulator. Itu matlamat saya. Yang kedua adalah, saya dah kongsi kamu juga, bagaimana cara untuk mengurus masa untuk menjawab paper 1. Sebab paper 1 ni masanya 1 jam setengah. Sangat pendek masanya. So, bila pendek masanya, kita kena pandai urus masa. So, pagi ni saya akan share kamu 2 ni. Okay. Satu, teknik menjawab paper 1 bagi beberapa topik yang boleh gunakan cara mudah. Yang kedua adalah teknik urus masa. Alright, okay. So, paper 1, kita ada 40 soalan yang perlu dijawab. Semua kena jawab. Okay. Dalam masa 1 jam 30 minit. Jadi 1 jam 30 minit ni sangat pendek masanya. Okay, sebenarnya. Silap urus masa, memang kita akan banyak tembak jawapan. Tak cukup masa nanti. Jadi pentingnya kita mengurus masa dengan baik. Jadi, kita kena pandai dan bijak. Okay, yang berikutnya adalah, daripada 40 soalan ni, kita kena tahu pemberatan soalan SPM kita ialah 532. Maksudnya, daripada 100%, 50% soalan adalah kategori yang senang. 30% soalan adalah kategori yang sederhana. Dan hanya 20% sahaja kategori yang sukar. Maksudnya sini adalah, daripada 40 soalan, 20 soalan dalam kategori yang senang. Maksudnya boleh dijawab oleh semua pelajar sama ada SBP, MRSM, SMK, SMKA, SMA ataupun calon mahatafis ataupun calon-calon persendirian. Sepatutnya mereka berjawab at least 20 soalan dengan simple. Okay, dengan mudah. Maksudnya patutlah kena betul 20 soalan. Paling kurang. Tapi untuk kita skor dapat E, paling kurang pun 10. Siapa yang dapat C dan ke atas, paling kurang 15. Siapa yang dapat B dan ke atas, at least 20. Siapa yang dapat A+, kena betul 30 ke atas. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ada 12 soalan. Yang mana murid kelas belakang memang tak boleh jawab. Maksudnya mereka akan tembak lah. Tapi kelas tengah mungkin boleh jawab, mungkin tak boleh. Tapi kelas depan sepatutnya masih boleh jawab. Dia kategori yang sedang-sedang. Tak senang, tak susah. Tengah-tengah. Okay. Dan hanya ada 8 saja soalan yang mana kelas belakang dan kelas tengah memang confirm akan tembak. Okay. Sebab susah sangat pada mereka. Dan kelas depan pula mungkin boleh jawab, mungkin tak boleh. 8 soalan je. Jadi untuk soalan-soalan ni, secara umumnya setiap soalan maksima adalah 2 minit. Okay. Tapi kita kena pandai atur strategi supaya kita cukup masa untuk buat semua soalan. Jadi strateginya ialah, kalau boleh jawab, jawablah secepat mungkin. Jangan tunggu 2 minit, lompat soalan. Jangan. Okay. Baca soalan, boleh jawab, kita jawab. Tak boleh, baru kita lompat soalan. Okay, alright. So, awak kena betul sekurang-kurangnya 20 soalan untuk selamatkan diri, dapat grade yang bagus lah. Kenapa kena betul 20 soalan? Supaya yang pertama ialah kita tidak stres paper 2. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah. Okey, aku dah ada 20 soalan, 20 markah. Jadi paper 2 kita dapat rancang pula. Nak cari berapa markah lagi untuk capai target kita. Itu tujuan kenapa kita kena betul sekurang 20. Selain daripada 20 ini soalan mudah. Okey. Tengok sedikit perbezaan. Okay, SPM format lama, format baru. Zaman saya dulu, kami guna format KBSM. Kurikulum Persekolahan Sekolah Menengah. Satu format yang sangat simple. Simple dan cikgu pun taklah risau sangat. Sebab apa? Sebab kami tahu topik apa masuk. Okay, macam nak mengajar. Pelajar lemah nak tumpu apa. Itu kita boleh. Tapi bila masuk format baru, 2021 hari itu, soalan sudah berubah format. Dia ikut format KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, dia menjadi sukar sikit. Sukar kenapa? Sebab yang pertama sekali ialah kita tak boleh nak menganggap topik apa yang masuk. Okay? Tapi apa sekalipun, untuk paper 1 ni, yang paling penting adalah pertama sekali ialah senarai formula ni. Silalah manfaatkan. Muka surat pertama, muka depan soalan kita.
2, 3, 4, inilah dia. Senarai formula yang kamu boleh gunakan. Okay, so manfaatkanlah formula ini. Jangan biarkan sajalah, rugilah. Alright, tu. Okay, ada perbezaan format lama dengan format baru SPM kita, terutama subjek matematik. Yang pertama sekali, susunan soalan sudah tidak ikut urutan lagi dah. Dulu format lama, soalan nombor 1, 2, 3 bentuk piawai, 4, 5 asas nombor, 6, 7 poligon, 8, 9 transformasi. Okey, 3, 7, 3, 8 ubahan, 3, 9, 40 metrik. Okey, cikgu boleh tahu dan kamu pun tahu. Itulah urutan soalan yang akan keluar. Maksudnya setiap topik tu dia akan berurutan. Dia tak lompat-lompat. Nah, itu format lama. Bila buat format baru, sekarang soalan dah tak ikut urutan dah. Contoh, SPM 2021, nombor 1, soalan piawai. Kemudian, dia rehat lama, baru keluar piawai semula. Nombor 22. Nampak? Yang pertama sekali lah, sekarang ni soalan dah tak susun ikut urutan macam dulu. Okay, dan juga dia juga kena bercampur topik lah. Contoh nombor 22 tu, untuk selesaikan dia, kita kena tahu pula mencari teorem Pythagoras. Dia dah bercampur topik dah. Okay, contoh soalan nombor 1 hari tu. Saya tengok soalan pun, alamak, saya dah bimbang dah. Memikirkan anak murid saya. Sebab apa tak? Sebab saya sendiri pun sebagai cikgu, saya tak tahu apa dia teraliter, pentometer, saya tak tahu. Okay, pernahlah dengar nama tu, tapi saya tak tahu bila tanda apa. Alright? Okay, saya risau. Budak saya tak dapat jawab. So, mereka nampak begitu, dia fikir soalan ni susah. Bila susah, dia pun tembak C, tembak B, tembak A gitu. Alright? Tapi kalau pelajar tu jenis yang boleh berfikir, mereka tahu sebenarnya. Sebab soalan ni simple sebenarnya. Okay? Antara berikut, manakah betul dia kata? Alright? So, pelajar hanya perlu tahu untuk menulis ke bentuk piawai sebenarnya. Okay, bukan dia minta apa pun sebenarnya. Just bentuk ayat je dia tukar beza. Okay. Okay, soalan nombor 1 tu. Apakah jawapannya? Okay. Antara berikut, manakah betul? Boleh cuba jawab, tak ada salah. Boleh cuba jawab, silakan. Kau nak cuba jawab? Ataupun pagi saya sebut nama ke? Okey kan? Arcanine. Okay, Arcanine. Apa jawapan nombor 1 ni Arcanine? Antara berikut, manakah betul? Okey, kita tengok ada yang menjawab ya. Okey, Arcanine kata B. Kata B. Nizar kata D, Amir kata D. Okey, alright. Okey, Arcanine saya tahu. Okey, bila kata bentuk piawai, dia dua kali ingat. Kalau depan ada kosong, dia mesti negatif. Depan tak ada kosong, dia positif. So, untuk A dan B, confirm salah. Okay, confirm salah. Okay. Untuk yang C pula, tengok. Dia punya titik, dia kata letak pada 8 point. 8 point. Maksudnya, titik asalnya dekat 0 point. Kosong. Kan dia letak, nak gerakkan titik tu, pergi ke depan 8. Maksudnya, yang C tu, kita akan bergerak 2 kali. Okay, right. So, jawapannya salah. C bukan salah. Jawapannya adalah D. Alright, okay. Jadi saya tunjuklah benda ya. Okey, contoh yang kedua. Ada juga soalan yang mana sangat senang. Maksudnya hari ni tengok soalan, hari ni boleh jawab. So, bukan semua soalan SPM kita susah. Ada juga yang sangat senang. Okey, contoh nombor 2. Apakah kelemahan kad kredit? Okey, bila kita guna kad kredit, apa kelemahan dia? Okey, walaupun kita tak guna benda tu, tapi kita boleh bayangkanlah. Kita ada kad bank. Okey, kita ada kad bank. So, apa kepentingan dia? Pergi beli belah, tak payah bawa duit. Nak bayar, bagi kad. Bayar, bagi kad. Okey, Sabrina kata C. Very good lah. Okey, kemudian kita ada kad bank, boleh guna secara online. Okey, tapi bila kita bagi, bila kita pergi shopping, bagi kad. Tiba-tiba, tengok duit habis. Itulah kelemahan dia. Alright, so nombor 2 ni C. Okey, nombor 3. Makan dekat restoran, makan dekat KFC, makan dekat McD, makan dekat Starbucks sebelum kita boycott kan. Okey, cukai apa kita kena bayar?
Tak kalau kita makan makanan, kembali cukai jalan. A confirm bukan, tak logik. Okay, cukai pintu, tak logik. Okay, right. So, ramai jawab D. Okay, so, senang kan? Hari ni dapat soalan, hari ni boleh jawab. Okay, good. Tahniah. D. Okay, kemudian yang ketiga, contoh yang ni pula. Namakan sudut dongak R dari P. Dia kata sudut dongak. Bila dongak, pandang ke atas. Bila pandang ke atas, kita nampak huruf apa? Nampak huruf R. Kalau kita nak dongak ke arah R. So, kita duduk kat mana? Okay, kita dekat P. Okay, alright. Kalau kita duduk kat S, tak dongak mana tu? Itu pandang ke depan. Okay, bila kita sebut dongak, mestilah dari P tu pandang ke R. Okay, so kita ada dekat P, pandang ke arah R. Okay, kita ada dekat P, pandang ke arah R. Bila kita sebut begini, mata kita akan pandang ke atas. So, pandang ke atas bentuk begini. Jadi, sudutnya apa? QPR. Okay, simple je. Okay, yang ketiga, dulu zaman kami, contohlah, tajuk lokus, tajuk plan keuangan, tajuk apa plan dakwaan, tajuk logik, okey, tajuk metrik, tajuk graf fungsi, okey, semua tu takkan diuji dalam paper 1. Okey, alright. Tapi sekarang ni diuji. Contoh tajuk lokus. Zaman kami dulu memang takkan ada topik ni. Tetapi bermula 21 boleh masuk. Tajuk lokus contohnya. Okay. Ataupun tajuk logik. Dulu hanya masuk dalam kertas 2 bahagian A 5 markah. Tapi sekarang paper 1 pun dia masuk. Okay. Contoh nombor 17 ni. Apakah jawapan dia? Okay. Apa jawapannya? Nak on audio tak apa. Saya sebut nama tak boleh kata hal. Okay. Dania yang cuba Dania. Apa jawapan bagi soalan ni? Ataupun pertama sekali. Apakah jawapan yang confirm salah? Soalan ni. C dengan D. Apa dia? Jawapan dia B, cikgu. Okey, B. Yang confirm salah? C dengan D. Okey, alright. Okey, di sini jawapan yang confirm salah adalah C dengan D. Sebab apa? Sebab jika maka hanya digunakan pada premis sahaja. Jika maka tidak digunakan pada kesimpulan. Tu kena ingat. Kesimpulan tak guna jika maka. Okay, jika maka hanya digunakan pada premis sahaja. So, jawapan C dan D confirm salah sebab dia nak bahagian kesimpulan. Okay, yang kedua, walaupun nampak macam, alamak, susahnya soalan ni kan. Contoh gitu. Kita kena bijak mencari di mana kelemahan soalan. Kelemahannya ini. Dia kata, kalau M negatif 16, dia akan sama dengan negatif 2. Sekarang penulis dia kata, M tu bukan negatif. Jadi, kalau dia negatif, dia akan sama dengan negatif 2. Tapi kalau dia M positif, bermaksud M dia tu takkan samalah dengan negatif 2. Itu maksud itu. Okay. Cuba cari kelemahan soalan. Saya panggil kelemahan soalan lah. Alright tu. Okay. Tahniah Nizam. Betul tadi. Okay. Kemudian. Tajuk ni. Apakah bentuk pandangan sisi? Okay. Pandangan kiri. Apa kita nampak? Kita pandang di tepi sebuah bangunan. Kita akan nampak. First kita nampak bumbung dia sampai ke lantai. Tu first kita nampak. Okay. Garisan penuh semua lah. Kemudian kita tengok dekat kanan juga kita nampak. Okay. Depan tu kita nampak dinding dia. Dinding dia tinggi 4. Belakang pun dinding enggak. Tapi kita tengok dinding tu rendah. Maksudnya dinding yang biru ni kita nampak. Bila nampak mesti garis penuh. Okay. Jadi C dan D tu confirm salah. Sebab dia buat yang tinggi tu putus-putus. Putus-putus ni terlindung lah. Okay. Confirm salah. Kemudian belakang pun ada dinding juga. Tapi pendek sikit 3. Bila pendek sikit maksudnya adalah dia terlindung. Bila terlindung, garisnya putus-putus. Jadi A jawapan dia. Sorry, B tersebut. B jawapan dia. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Ada juga soalan. Okey, untuk pengetahuan kamu sekarang ni, saya melihat pada soalan kita sekarang ni, banyak soalan-soalan objektif daripada topik-topik yang baru-baru dalam silibus kita. Contoh, tajuk simpanan pelaburan, kredit utang form 3, cukai, insurans, teori graf, okey, keuangan, semua ni. Okey, tajuk-tajuk baru ni kena beri perhatian sebab saya merasakan bahawa sekarang ni pihak kementerian sedang nak memperbanyakkan bank soalan bagi topik-topik yang baru. So, berilah perhatian yang lebih sikit. Okey, alright? Okey, kemudian ada juga soalan yang kita kena bijak. Maksudnya sini dah kita tengok soalan. Tengok soalan ni nampak macam alamak. Okey, alamak kan. Kelas belakang mesti kata susah ni. Mesti tembak lah. Okey, itu kelas belakang.
Okey, tapi kalau kelas depan, kita kena bijak, kena smart. Kadang-kadang kita tengok soalan ni, nampak macam susah. Tapi sebenarnya nak menjawab sangat senang. Okey, soalan ni kata apa? Seorang pemandu lori ingin menghantar simen dari bandar P1 ke P7. Itu soalan dia. P1 ke P7. Dia kata laluan manakah lori itu akan pilih kalau dia nak lalu jarak antara 150 sampai 200 km. Okey, kita ada ABCD. So kalau kat sini nak tengok rajah tu, nak cari satu tu memang lambat lah. So apa kita buat? Kita mulakan tengok, kita check jawapan kita. Okey, contoh A tu. Laluan apa yang dia lalu? P1, P2, P3, P7. Tengok laluan ni. Kita check tengok laluan A ni. Kita tambah tengok. Dia tambah tengok laluan tu, jaraknya adalah 140. Tak mencapai kehendak soalan. 150 ke atas. Cek jawapan B. P1, P2, P6, P7. Kita check tengok, tambah tengok, terlebihlah pula. So, bukan jawapan juga. Okey. Soalan C. P1, P4, P2, P1, P7. Okey. Kita check begini nampak. Check begini nampak 170. Okey. Yang hijau tu memenuhi kehendak soalan. Dia nak antara 150 sampai 200. So, dapat jawapan. Bila dapat jawapan, okey, bila dapat ada salah. Okey, bila dapat jawapan, okey, maksudnya yang D tu tak payah semak lagi. Jangan buang masa. Okey. Dia nak jawapan kita adalah antara 150 sampai 200. So C tu memenuhi kehendak soalan. Dia kata 170. Okey, C jawapan dia. Maksudnya adalah ada soalan, kita cek daripada jawapan, baru tengok soalan. Tu. Okey, kalau kita nak check daripada rajah tu memang akan makan masa. Ataupun kita memang give up. Kita akan tolak je, buang je. Alright? Okey. Seterusnya, pilihan jawapan. Okey, tahun pertama diperkenalkan dulu, SPM kita ada bentuk gini. Dulu tak pernah ada gini. A 12, B 14 gini. Tapi sekarang ni boleh ada bentuk begini. Tetapi walaupun dia ada bentuk gini, sebenarnya soalan senang. Okay, soalan nombor 2 tadi tanya apakah kelemahan kad kredit. Ini pula tanya apa pula kelebihan kad kredit. Bila kita beli barang, dapat rebate tunai, dapat tembus mata, itu tentulah kelebihan. Jadi satu confirm betul. Jadi C dan D dah salah dah jawapan kita. Okay, C dan D salah jawapan kita. Kemudian boleh belanja lebih dari perempuan, itulah kelemahan tadi. So nombor 2 confirm salah. Jadi yang tinggal apa dia? 1 dengan 4 sahaja. Okay, walaupun nampak macam susah, sebenarnya senang. Okey, seterusnya perbezaan ke-6. Agihan jawapan. Ketika format baru diperkenalkan 2021. Okey, kalau format lama dulu, siapa tembak semua A, semua B, semua C, semua D, paling kurang dia akan betul 8, paling banyak betul 12. Ini format lama dulu. Tidak ada jawapan sama berturut-turut lebih daripada 3 kali dan tiada jawapan A untuk nombor 1. Tetapi bila format baru diperkenalkan, kali pertama diperkenalkan 2001, jawapan kita sangat tidak stabil. Okay, waktu ini, siapa tembak semua A, hanya betul 4 sahaja. Siapa tembak semua B, berbahagia, betul 14. CD 11-11. Okay. Yang kedua, okay, nombor 21. Baru A jawapannya waktu tu. Sangat tidak stabil. Maksudnya tak stabil ni lah. Soalan tu, dia kata teruk sangat agihan jawapan tu. Nombor 21 baru A. Kalau kita ni budak bijak, kita rasa, kenapa dah sampai 20 tak ada A lagi ni? Kita rasa something wrong. Tapi waktu tu itulah hakikat dia. Tapi tahun lepas, soalan dah stabil semula. Okay, dah stabil semula. Siapa jawab A, betul 9, B 10, C 12, D 9. Okay, soalan dah stabil semula. So, taklah risau sangat dah. Jadi untuk paper 1 ni, saya ada 6 tip yang nak kongsi dengan kamu semua. Yang pertama sekali ialah tidak akan ada jawapan A untuk nombor 1. Okay. Analisis jawapan yang saya buat menunjukkan bahawa daripada 2003 sampai 2023 SPMU hanya pernah 2 kali saja nombor 1 jawapannya A. Tahun lain semuanya tak pernah ada A jawapannya. So saya boleh buat kesimpulan kat sini ialah nombor 1 ni seboleh-bolehnya lah bukan A jawapannya. Okay. Yang kedua,
tidak ada juga jawapan yang sama berturut-turut lebih daripada 3 kali. Yang ni sama je sekarang, sampai sekarang. Okay. Tapi hari tu baru-baru ni SPM Terakhir Negeri Selangor, dia tak ikut dua ni. SPM Selangor hari tu nombor 1 A jawapan dia. Dan ada soalan nombor 19/24, semua A jawapan dia. So soalan Negeri Selangor tahun ni, dia punya agihan jawapan tak berapa cantik. Tapi untuk SPM nanti, nombor 1 bukan A jawapan dia, nombor 2 tidak ada jawapan yang sama, berturut-turut lebih daripada 3 kali. Yang ketiga, kita baca soalan. Baca soalan, kalaulah soalan tu senang sangat, jawapan dia biasanya B atau C, D jarang-jarang. Kalau soalan tu susah sangat, jawapannya sama ada A atau B, C jarang-jarang, D takkan. Apa yang senangnya? Senang ni apa dia? Antara berikut, manakah benar palsu, manakah, apakah, senaraikan, tentukan. Itu soalan yang senang. Yang susah ni apa dia pula? Yang susah ni adalah cari, hitung, selesaikan, ada banyak rajah, banyak jadual. Itu susah. Jawapannya sama ada B atau C, A atau B, C je jarang. Okay? Yang keempat, kalau kamu adalah pelajar-pelajar SPM tahun 2023. Secara umumnya saya mendapati bahawa kalau tahun genap, kalau kamu nak tembak sangat-sangat, jom kita ramai-ramai tembak C. Kalau kamu tahun ganjil, nak tembak sangat-sangat, jom ramai-ramai kita tembak B. Ini berdasarkan analisis saya buat, saya mendapati bahawa tahun genap dia lebih sikit jawapan C. Tahun ganjil dia lebih sikit jawapan B. Cuba elakkan tembak A dan juga D. Cuba elakkan. Okay, alright? Okay, yang kelima, pastikan kamu betul sekurang-kurangnya 20 soalan. Untuk yang target dapat C ke atas. Target dapat D, dapat E, 15 ke atas lah. Ataupun paling kurang pun kena betul 10. At least betul 10. Tapi kalau betul 10, berat sikit lah tukar ketahuan nanti. Okay? Tapi yang paling cantik sekali lah, paling kurang betul 20 soalan. Dan yang keenam ialah tolonglah urus masa dengan baik kerana 1 jam setengah sangat pendek. Sangat pendek masanya bagi kamu. Tetapi teramat panjang bagi saya. Alright? Okay. Yang pertama sekali, handout sudah bagi dalam grup tadi. Okay, alright. Di situ ada 30 soalan pelbagai topik yang mana sangat senang nak skor. Okay, kita gunakan kaedah tengok, congak, kalkulator sahaja. Right? 30 soalan saya bagi pada awak dalam grup tu adalah soalan yang mana tengok pun tahu dah jawapan dia. Congak je dapat jawapan dia. Ataupun just kalkulator sekali dua je dapat jawapan. Itu. Jadi mata masa ni adalah nak kongsi beberapa topik yang mana kalau keluar, kamu boleh guna cara ini untuk menjawab dengan tepat dan cepat. So, kamu pun akan dapat jimat masa. Jimat masa. Okey. Sekarang jam saya pukul 10.05. Saya bagi awak masa 2 minit saja untuk cuba jawab semua soalan. Itu. Okey. Saya bagi masa 2 minit je untuk jawab semua soalan tu. Syarat dia ialah, yang pertama sekali adalah jangan tembak. Yang kedua, yang dijawab tu tidak boleh salah langsung. Tak siap tak apa. Yang penting adalah jangan tembak dan yang dijawab tu jangan salah langsung. Sebab semua soalan tu tengok sahaja. Tahu jawapan. Kalkulator sikit-sikit je dapat jawapan dan congak dapat jawapan. Okey, silakan. 2 minit bermula sekarang. Jawab semua soalan. Tak siap tak apa, jangan tembak dan jangan salah. Okey, silakan. 2 minit mula sekarang.
Okey, seminit lagi. Tak siap tak apa, jangan tembak saja ya. Okey, alright. Jom kita check jawapan. Okey. So, check jawapan betul-betul. Kita check jawapan sama-sama. Kalau salah, tak apa. Pangkaslah. Okey, tadi nanti buat nota sikit. Coba catatan. Okey, yang betul okeylah. Okey. So, okey, jom kita masuk. Okey, so welcome. Seorang lagi pelajar. Okey. Soalan pertama. Okey, soalan pertama ni. Okey. Apa jawapan dia? Okey, apa jawapan dia? Okey, soalan pertama ni, saya rasa nanti akan ada pelajar yang jawab B untuk bola. Okey. Ada pelajar akan jawab B untuk bola. Ramai akan jawab macam tu. Okey, alright? Okey. Atira kata D, Akina kata D, Niza kata D. Okey, ada dapat apa lain tak? Daripada D. Okey, alright. So, akan ada pelajar yang jawab B nanti. Ataupun C nanti. Okey, ingat clue dia. Kalau depannya ada kosong, okey, sila salin semula. Dia tidak dikira angka berti. Okey, tak logik lah. Duit kita 0.00. Tak sampai 10 sen. Kalau kita bunda, takkan jadi 200. Tu kena ingat. Kita ada 0.00. Duit kita tak sampai 10 sen. Bila bundar, mustahil jadi 200. Kita scam siapa kan? Jadi, kalau ada kosong di depan, sila salin semula. Dia bukan angka bererti. So, jawapannya antara C dan D sahaja. Yang kedua, bila dia nak 3 angka, kita tengok angka yang keempat. Kalau dia bernilai 5 ataupun lebih, maka angka yang merah tu kena tambah 1. Kalau kuning tu lebih ataupun sama dengan 5, yang merah kena tambah 1. So jawapan yang betul adalah D. Okey, tahniah untuk Atirah dan Aina dan Nizar jugalah yang beri jawapan tu. Sama sesuatu yang lain jugalah. Yang jawab betul, tahniah ucapkan. Okey, yang kedua. Jawapannya ialah ada murid akan jawab D, durian. Okey, ada akan jawab D. Jadi ingat kat sini kalau dia ada titik puluhan, selepas titik jangan letak kosong. Kalau letak akan dikira angka berti.
Itu kena ingat. Okey, tahniah untuk Nizar, Iman dan Sabrina juga. Ada lain juga. Okey, so ingat kalau ada titik, selepas titik jangan letak kosong. Okey, sebab apa? Sebab dia akan dikira angka berti. So jawapan dia ialah dia nak 2 angka. So 836. Okey, dia nak 2 angka. Okey, yang merah tu lah. Okey, tengok kuning. Kalau kuning tu 5 atau lebih, maka yang merah akan ditambah 1. Dan sebelum titik kena letak kosong. Lepas titik tak perlu. Jadi jawapan dia adalah B untuk bola. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga ni dia kata, okey, 3 angka berti. Yang ketiga ni pula, kalau tidak ada titik. Okey, kalau tidak ada titik, selepas angka yang ketiga, kita kena letak kosong. Niza salah ya. Alright. Okey, kalau tak ada titik, selepas angka ketiga, kena letak kosong. Sebab apa? Sebab duit kita 634,000 lebih. Kalau bundar, takkanlah jadi RM635 saja. So, kalau tak ada titik, selepas angka yang ketiga, kena letak kosong untuk mengekalkan nilai dia. Ratus ribu itu. So, jawapannya adalah D untuk durian, bukan B. Okay, alright. So, angka yang hijau, yang merah kita nak cari, kuning tu lebih 5, maka tambah 1. Jadi, 635. Tak ada titik, letak 000. Okay, alright. So, hati-hati untuk Nizar. Tadi. Okay, yang keempat. Yang keempat, jawapannya ialah okay, ikut cuba jawab. Boleh, tak ada salah. Kita sebut nama, tak apa. Kita kongsi ya. Salah, tak apa. Okay. Dania kata A, Amiruddin kata A, Nafisah kata apa? Atina Dania kata A. Alright. So Yasin ya. Okey. Bila nombor tersebut tiada kosong di depan. Okey, kalau nombor tersebut tiada kosong di depan, jawapannya mesti positif kuasa dia. Okey, kalau depan tak ada kosong, kuasa mesti positif. Dan tengok jawapan dia. Jawapan dia ialah 5 point. 5 point. Jadi, kita hanya perlu tengok ya, tengok 5 point. Selepas point tu, ada berapa nombor? Jawapan kita adalah 5 point. Jadi, selepas angka kelima tu, ada berapa nombor? Dekat situ merah tu, ada 6 nombor. Jadi, kuasanya 6. Itu saja. Okey. Kalau depan tak ada kosong, kuasanya positif. Tapi kalau depan ada kosong, jawapannya mesti negatif. Jawapannya mesti negatif. Tapi negatif berapa? Okey. Ada murid dia buat, okey. Jawapan dia ABC tu, dia buat 2.57. Jadi dia pun gerakkan titik. Daripada kosong point tu, dia gerak titik tu. Gerak titik tu pergi, sampai ke depan 2. Okay, dia buat tu. Tapi begitu boleh buat. Cuma dia makan masa je lah. So, untuk top yang ini, nampak bentuk piawai pertama kali. Okay. Kalau dia kosong point, jawapannya mesti negatif. Kemudian negatif berapa? Hanya perlu bilang ada kosong berapa kat depan tu. Tu je. Okey, dekat depan nombor tu ada 4 kosongnya. 0.000. Ada 4 nombor kosong depan, maka dia punya kuasanya akan jadi negatif 4. Hanya perlu bilang kosong ada berapa. Cukup. Tak payah nak buat gerakan ombak 1, 2, 3, tak payah. Buang masa. Okey, alright. Okey, nombor 5. Nombor 6. Apa jawapan dia? Okey, nombor 6 sama keluar juga. Kalau kuasanya positif, depan dia tiada kosong. Okey, kalau kuasanya positif, depan dia tiada kosong. Dan kalau kuasa 4, maksudnya selepas angka yang ke-6 tu mesti ada 4 nombor. So dekat sini B lah jawapan dia. Okey, selepas angka ke-6 tu mesti ada 4 nombor. So kuasanya 63600. Okey, tahniah semua betul. Alright. Kemudian kalau kuasanya negatif pula, ingat depan dia mesti ada kosong point. Kosong point. Tapi kosong point berapa? Ada berapa kosongnya? Bila dia kata negatif 3, depan dia mesti ada 3 kosongnya. Aisyah salah. Alright. Okay. Bila ada negatif 3, depan dia mesti ada 3 kosong. Arkain betul, Nizar betul, Amir betul. Okay, right. Ni ya. Kalau dia negatif 3, maksudnya depan dia akan ada 3 kosongnya. Tu clue dia. Cepat sikit jawapan dia. Alright. Okey, 7. Nombor 8. Operasi tambah tolak.
Okey, operasi tambah tolak, kalau kita gunakan itu boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada hal. Cepat dan tepat pun. Okey, alright. Nizar kata D jawapannya. Okey dah, salah dah Nizar. Hati-hati Nizar. Okey, Aminuddin betul. Okey, yang ini kalau kita gunakan kereta, boleh dapat jawapan. Tapi kita tekan banyak. 5.32, kemudian tekan pula darat 10 kuasa 8, tambah 4.2. Agak makan masa. So, kita sekarang kita paper 1 ni, kita kena cepat. So, untuk mencepatkan dia, kita tengok sini ya. Langkahnya begini ya. Di sini, kuasa tertinggi dia adalah 8. Biasanya kuasa tertinggi sebelah kiri sekali, 8. Kita buat begini. Tulis sahaja atas kertas kosong, kuasanya kita ambil 3 kuasa yang pertama tertib menurun. 8, 7, 6. Ni kita corak ni. 7, 6. Gitu. Kemudian, angka 5.23 pada kuasa 8. 4.2 pada 7. Susun. 5.23 bermula dekat kuasa 8. 4.2 pada 7. Okey, yang 4 tu tak letak point. Kita ambil yang pertama tak point. Kemudian tambah macam biasa. Dapatlah 5, 6, 5. Berapa kuasa dia? Kuasa dia ikutlah kuasa yang paling tinggi dalam soalan. Itu jawapan dia. Simple je. Okey, tak gunakan kereta pun. Congak je. Okey, itu nombor 8. Okey, nombor 9. Sama kes juga. Biasanya kuasa tertinggi yang paling kiri sekali. Negatif 5. Susun 3 yang pertama. Gitu. 683 pada angka 5. 42 pada angka 6. Susun. Yang pertama tu letakkan point. Kekalkan point dia. 6.83. Yang kedua tak payah letak point. 42. Operasi tolak. Tolak macam biasa. Dapatlah 641. Kuasanya ikut yang paling tinggi sekali. Tu je. Okey. Tak payah gunakan kereta. Congak sahaja. Okey. Ini takut kes berlaku waktu bila tahu. Waktu kita terlewat bangun. Kelang kabut pergi sekolah. Exam. Tertinggalkan kereta. Ataupun waktu itulah kereta rosak. Ataupun kita gunakan kereta yang bukan jenis 570. Yang tak boleh tekan kuasa-kuasa ni. Itu terisa itulah. Okey. 10. 10 apa jawapan dia? Okey, 10 apa jawapan dia? Okey, Amin dia kata D jawapan dia. Tak betul. Okey, right? Sebab asas 8, Aminuddin, asas 8, nombor dia sampai 7 Aminuddin. 390 tu bukan asas 8. Itu kena hati-hati tu. Okay, alright. So, kalau kita guna kalkulator, kita akan tekan mod base. Tekan log, log. Masukkan 1110101, tekan sama dengan. Kemudian tekan ln, dapat jawapan. Itu kita banyak tekan. Banyak nak tekan. So, why not? Kita ringkaskan. Okay, 235 pun salah juga Najma ya. Hati-hatilah. Okay, so yang ini kita boleh pantaskan dengan tengok saja dapat jawapan. C. Kenapa C? Okay, sebenarnya. Okay, pertama sekali, asas 2 kepada 8, kita pecahkan nombor tersebut daripada kanan ke kiri, 3 nombor begini. Okay. Daripada kanan ke kiri, kita pecahkan nombor begini. Serba 3. Daripada kanan ke kiri. Di bawah setiap nombor tersebut, kita akan tulis. Daripada kanan ke kiri juga, letakkan nombor 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1. Daripada kanan ke kiri juga. Kemudian, ada kosong. Kita buangkan. Okay. Kemudian, yang nombor bawah tu. Tambahkan je. 2 tambah 1 dapat 3. 4 tambah 1 dapat 5. 2 tambah 1 dapat 3. Itu jawapan dia. Okey. Tanpa guna kalkulator pun. Okey. Lagi sekali contoh. Tak kisah banyak mana nombor sekalipun. Okey, right? Kalau asas 2 kepada 8, daripada kanan ke kiri, kita pecahkan serba 3. Di bawahnya, letak nombor 1, 2, 4 gitu. Bila ke kiri juga. Ada kosong, kita buang. Kemudian jawapan dia, tambahkan 2, 1, 3. 4, 1, 5. 2 sahaja, 2. 4, 2, 6. Ini cara untuk kita tukarkan asas 2 kepada 8.
Simple sangat. Okey. Berikutnya, asas 8 kepada 2. 8 kepada 2. Kalau tadi 2 kepada 8, kita pecah serba 3. Tapi untuk 8 kepada 2, kita pecah 1-1. Okey. Bawahnya sama. Masih kekalkan 1-2-4, 1-2-4, 1-2-4. Okey, alright. Kemudian untuk dapatkan 6, kita perlukan nombor 4 dan 2 sahaja. 7 perlukan semua nombor bawah tu. Dan 2 perlukan 2 sahaja. Gitu. Jadi jawapannya apa? Okey, yang pertama tu. 4, 2, tak. Okey, perlu, tak. 1, 1, 0. Tengah-tengah. Semua perlu. So, perlu, 1, 1, 1. Yang hujung sekali tu, tak, perlu, tak. 0, 1, 0. Jawapannya A. Jawapannya A. Okey, tahniah untuk Najmah semua tu. Yang betul semua lah. A tu bagus. Alright. Sekali contoh. Kalau gunakan kita, mod, base, lon, masukkan dengan 72, tekan sama dengan, tekan lock, makan masa. Okey, kita buat lagi ni. Okey, contoh. 5, 3, 4, asal 8. Pecah serba 1. Bawah 1, 2, 4 gitu. Untuk 5, perlukan 4, 1. Untuk 3, perlukan 2, 1. Untuk 4, 4 saja. So, jawapannya, perlu, tak perlu. 101. Tak perlu, 011. Perlu, tak 100. Itu jawapannya. Okay. Ini cara pantas nak tukar asas 2 ke 8, 8 ke 2. Bukan sangat pantas. Terlalu pantas. Okay, alright? Okay. Okay, next. Yang ini pula. Nyatakan nilai dalam digit 10 bagi digit 3 yang bergaris. Okay. Di sini kita kena hati-hati. Fahamkan soalan. Soalan tu minta apa? Sama dia minta nilai digit ataupun nilai tempat. Alright, kena hati-hati situ. Okey, di sini dia minta nilai digit. Okey, kalau dia minta nilai digit, okey. Oleh sebab dia asas 5, kita akan gunakan 5 sebagai tapak kita. Ingat, mesti bermula dari kiri, kanan ke kiri, bermula kuasa kosong. Okey, bila nombor ada 4, kuasanya 3 kurang 1. Kalau dia nak nilai digit, darabkan hasil ni. 3 kali 5 kuasa 2. Dapat dah 75. Kalau dia minta nilai tempat, yang di bahagian bawah sini. Nilai tempat bahagian bawah ni. Right? Kita dah belajar malam tadi pun. Right? Okay. Minta nilai tempat, jawapannya ialah 25. Nilai digit, darabkan 75. Okay, kita dah buat tadi, malam tadi. Okay, next. Yang ini pula pun saya dah tunjuk dah. Malam tadi dalam kelas kita. Shortcutnya ialah bila dia kuasa tertinggi yang 4, nombor kita akan ada 5. Jadi A dan B confirm salah. Okay. Bila kuasa 4, nombor kita akan ada 5. Jadi A dan B confirm salah sebab dia ada 4 nombor je. Sebab dia kemudian kosong-kosong. Okay, kemudian tengok. Bila kuasa 4, luar kotak ada 2. Letak 2. Kuasa 3 tak nampak. Letak kosong. Kuasa 2, luar kotak nampak 4. Letak 4. 5 ni bermaksud 1 kali 5. Maksudnya kuasa 1 ada 1. Kuasa kosong ni adalah nombor yang kurang dari 5. Tak ada situ. Tak kosong. Itu jawapan dia. Okay, C jawapan dia tu. Okay, lagi sekali ya contoh. Contoh lagi sekali. 8 kuasa 5. Tertinggi dia. Jadi bila kuasa tertinggi 5, jawapan kita akan ada 6 nombor. Sebab start dengan kosong. Okay, kuasa 5, luar kotak ada 7. Kuasa 4, luar kotak ada 5. Kuasa 3 tak nampak, kosong. Kuasa 2, luar kotak ada 3. 32 ni untuk 8 kali 4. Bermaksud kuasa 1 ada 4. Dan nombor kurang 8 adalah pada kosong. Kuasa kosong ada 6. Okey ni. Yang ini pernah keluar dalam SPM 2021. Right? Ungkap jawapan dalam bentuk asas yang diminta. Okey. Seterusnya yang ini pula. Untuk yang ini pula, operasi tambah tolak sangat senanglah. Just guna kalkulator. Okay. Untuk asas 2, tekan saja mod
base nombor 3 dan tekan lock. Ini bagi kalkulator yang lama tu ya. Kalkulator yang putih saya tak pasti macam mana tekan. Sebab saya tak guna. Alright. Okay, tekan lock. Pastikan skrin kita ada huruf B. Kemudian masukkan je jawapan ni. Dapat A jawapan dia. Okay. Ini untuk asas 2. Okay, tak kisah. Kalau tolak pun sama juga. Kalau tolak pun sama juga. Mode, base lock. Okay, masukkan jawapan dia. Alright. Okay, kalau dia operasi asas 8. Okay, untuk asas 8 pula, sama cara, tekanlah kita mode, base. Tapi kali ini tekan lon. Nombor sebelah lock tu. Okay, pastikan skrin kita ada huruf O. Masuk nilai ni. Dapat jawapan C. Okay, kalkulator kita hanya boleh guna untuk cari asas 2 dan 8. 2, 8 dan 10 sahaja. Asal lain kena manual lah. Okay, macam mana cara manual? Malam tadi sudah ajar dah cara. Okay, harap ingat lagi lah. Okay. 16. Okay, 16. Apa jawapan dia? Okay, 16 apa jawapan dia? Okay, 16 apa jawapan dia? Cuba try. Dan dah jawab. A, B, C, D. Okay, Atirah kata B. Nafisah kata D. Okay, alright. Atirah. Atirah lah. Sila berhati-hati bila kita pindah memindah. Okay, cluenya. Nampak cerun, nampak pintas. Nampak cerun, nampak pintas. Nampak dua ayat ni? Tugas kita adalah susun soalan ini. Pastikan di kiri kita hanya ada huruf Y sahaja. Okay. Bila nampak perkataan cerun dan pintas, susun soalan, pastikan kiri kita hanya ada huruf Y sahaja. Jadi, 2X ada di kiri, pindah ke kanan, maka tambah akan jadi tolak. Jadi jawapan kita mesti ada negatif. Jadi AB dah salah, confirm. Kemudian kita nak huruf Y saja, hilangkan 3. Hilangkan 3, semua nombor di kanan kita bahagi 3. So per 3 dan per 3 gitu. So dapatlah. Yang keturunan adalah yang sebelah huruf X, pintasan Y lah yang nombor sahaja. Tu. Hati-hati nak, Atirah Liana. Okey. Itu kalau dia minta cerun dan pintas. Tugas kita susun, kiri ada huruf Y sahaja. Tapi kalau dia minta pintasan sahaja, kita tengok. Cikgu tak faham. Okey, lagi sekali Adriana. Okey, lagi sekali ya. Bila Adriana nampak soalan kata, cari keturunan dan pintasan. Nampak perkataan cerun dan pintas sahaja, tugas Adriana adalah tukarkan soalan ini, pastikan, pindahkan semua soalan tu, pastikan sebelah kiri hanya ada huruf Y sahaja. Itu langkah dia. Okey, kita nampak perkataan cerun pintas, pindahkan semua nombor, kiri kita tinggal huruf Y sahaja. Jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana M ni adalah nilai keturunan. C adalah nilai pintasan Y. Jadi soalan kita 3Y tambah 2X. Kita nak kiri kita hanya ada huruf Y saja. So langkah pertama, kita pindahkan 2X ni ke kanan. Bila pindah ke kanan, 2X tu positif. Bila pindah saja, jadilah negatif. Kemudian, kita ada 3Y. Kita nak huruf Y sahaja. Bila nak huruf Y saja, 3 kena hilangkan. Nak hilangkan 3 ni, oleh sebab dia 3Y. 3Y ni operasi darab. Nak hilangkan, semua huruf tersebut kita bahagikan 3. 3Y bahagi 3, habis. Tinggal Y saja. Negatif 2 bahagi 3, tak boleh kekal, tak boleh kecilkan. Kekalkan tu. 12 bahagi 3, dapat 4. So, yang sebelah X ni adalah keturunan. Yang angka saja ni adalah pintasan Y. Itu jawapan dia. Okey, Adriana ya? Okey. Itu kalau dia minta cerun dan pintas. Susun data kita, pastikan tinggal huruf Y sahaja di sebelah kiri. Okey, alright. Tapi, kalau dia minta pintasan sahaja, kita tengok. Dia nak pintasan apa? Kalau dia nak pintasan X,
maksudnya kita buang huruf Y. Y letak kosong. Kalau dia nak pintasan Y, kita buang huruf X. Di sini, dia minta pintasan X. Bermaksud kita tak mahu huruf Y. Huruf Y, kita jadikan dia kosong. Gitu. Jadi, kosong sama dengan 3X darab 12. Dua-dua di sebelah kanan. Nak cari nilai X, kita pisahkanlah. Okay, so nombor 12 tu, kita pindahkan ke kiri. Negatif akan jadi positif. Okay, lepas nak hilangkan 3, bahagi 3. Dapatlah X4. Okay. Siapa yang tak berhati-hati, dapat D. Siapa yang dapat C, itulah nilai bagi pintasan Y. Okay, so hati-hati sana. Okay. 17. 18. Okay, soalan untuk ini. 18 ni ramai pelajar yang tak tahu jawab. Ataupun yang ambil masa lama untuk menjawab. Sebab di sini ada dua operasi kita. Senaraikan semua integer X yang memuaskan kesamaan. 6 tolak X besar 2, kurang 2. 2 atau 13 besar kurang sama 1. Okey, yang ni. Okey, untuk soalan ni, apakah jawapannya? Bagi yang menjawab. Okay, ataupun ada tak siapa yang tak tahu soalan ni? Tak tahu jawab soalan ni. Okey, apa jawapan soalan nombor 18 ni? Nak on audio boleh? Nak tengok chat boleh? Okey. Saya jawab D, kata Dania. Okey. Kenapa dia jawab D? Dania kira ke dia tembak? Dania kira ke dia tembak tulisan D, D tu? Dia jawab B. Okey, alright. Lagi? Dania tu tembak ke kira Dania? Iman jawab B. Okey, Iman jawab B. Alright. Okey, Nafisah jawab D. Okey. Nafisah. D tu Nafisah kira ke tembak? Okey, Sab jawab B. Lagi? Saya tanya Dania tu. Dania dengan Nafisah. Jawab D tu. Okay, kenapa jawab D? Tembak ke kira? Okey, Aisyah jawab B. Alright. Arkainin dapat jawab B. Okey. Dania dan Nafisah jawab D. Kenapa jawab D? Kira atau tembak? Yang lain tu jawab B pun kira atau tembak? Aisyah, Sabrina, Arkain. Okey, okey, Nafisah kira. Atirah pun kira juga. Oh, bagus mereka kira. Tapi kira pun, Nafisah kira. Betul. Atirah kira. Tak betul. Right? Okey, check kat sini. Okey, di sini Nafisah ke, Atirah ke, Arkain, Aisyah semua tu. Alright. Soalan ini kalau keluar, sebenarnya tidaklah perlu kira sangat. Okey? Okey, Atirah salah sebab apa tahu? Sebab dia pindahkan 6 tu ke sebelah kanan. Dia buat 6 akan di 2 tolak 6 kan. Tapi dapat 4. So Atirah menganggap 4 sebagai jawapan juga. So Atirah kena hati-hati nah. Okey. Gini ya. Soalan ini kalau keluar tidak perlu kira. Tengok sahaja tahu D jawapan dia. Okey, how? Bagaimana? Macam mana? Okey, gini cara pantas. Okey, cara pantas soalan ni Nafisah tak kira susah. Okey, gini. Step pertama, kita tengok simbol dia. Di kiri kita nampak 6 tolak X kurang 2. Kiri kita kurang 2. Kanan kita kurang sama. Tu step yang pertama. Tengok soalan yang simbol di kiri, letak di kiri, simbol di kanan, letak kanan. Tu step yang pertama. Step yang kedua, tengok jawapan A, B, C, D. Nilai paling kecil adalah 4. Nilai paling besar 7. Okey. Tengah-tengah ada nombor 5 dan 6. Itu step yang kedua. Tengok jawapan, senaraikan nombor terkecil, terbesar. Dan step yang ketiga, kita tengok simbol lagi sekali. Okey, Atirah Liana. Okey, kalau simbolnya kecil sahaja, tidak ada simbol dash bawah tu, maka 4 ni dia tidak mahu jawapan tu. Bukan jawapan dia.
Kalau ada kecil sama, ada dash bawah tu, 7 tu, dia nak sebagai jawapan juga. Itu. So jawapannya apa? 5, 6, 7. Itu saja. Nafisah ya. Tidak perlu kira. 3 step ni ya. Tengok simbol, tengok jawapan, buang jawapan. Itu je. Okey, lagi sekali. Okey, soalan ni. Di kiri kita, simbolnya adalah besar sama. Kanan kita, besar sahaja. Jawapan kita paling kecil nampak negatif 4. Paling besar nampak 2. Okey, tengah-tengah adalah nombor dia. Okey, negatif 4. Dia nak sebab simbol besar sama. 2 tak nak sebab simbol besar sahaja. So jawapan kita ialah A. Tu je. Faham eh? Okey, sekarang 10 saat. Cuba buat soalan nombor 20. 10 saat je cuba buat soalan nombor 20. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nizar jawab D. Orang lain? Najmah jawab D. Okey, lain. Dania jawab A. Okey, alright. Okey, Atirah jawab D. Okey, alright. Nafisah jawab A. Okey. Hati-hati untuk Dania. Okey, Dania. Okey, di kiri simbolnya adalah simbol besar, kanan besar sama. Paling kecil adalah negatif 3. Paling besar 2. Negatif 3 dia tidak mahu Dania ya. Dia tak mahu sebab dia kata simbol besar saja. Belakang 2 dia nak. Mesti susun kecil kepada besar. So jawapannya adalah D untuk durian. So Dania hati-hati sikit ya. Check balik takut silap nanti. Okey, alright. Itu jawapan dia. Okey, nombor 20 ya. Okey, 21. 21 yang ni. Bila kata namakan sudut. Okay. Nampak perkataan sudut saja, ingat kepala, mesti ada 3 huruf. Okay. Dia kata namakan sudut ya, mesti ada 3 huruf. Okay. Huruf apa tengah-tengah? Huruf di tengah-tengah, awak cari perkataan dari. Dari P. Perkataan dari berada di tengah-tengah. Kemudian, pandang ke mana? Dia kata sudut dongak T. Jadi daripada huruf P tu pandang ke arah T. So pandang ke arah T. Gitu. Kemudian step yang ketiga. Nombor yang ketiga adalah nombor apa? Nombor yang berada di depan dari. Depan mata kita. So depan mata kita. Kita duduk dekat P. Depan mata kita nampak huruf S. Jadi jawapan dia TPS ataupun SPT. Ikut jawapan ABCD dulu. Dekat situ ada jawapan SPT. Okay. So sudut dia adalah TPS ataupun SPT. Yang penting dari di tengah-tengah. Okay. Awak belajar 2 je. Sudut dongak, sudut tunduk. Semasa form 2. Okay. Tahniah untuk Nizar, Atirah dan juga Iman Kristina. Betul jawapannya B. Okay. Seterusnya 22. Yang ni pun saya suka kat ni. Soalan ni. Apakah jawapan nombor 22? Kita tengok jawapan bagi 3-4 orang pelajar lah. Okay. Jawapan nombor 22. Apa jawapan dia? A, B, C, D. Kita tunggu jawapan. Okay, 22 apa jawapan dia? Berespon sikit, tengok. Kau ada jawapan? Betul, kita puji salah satu. Okay. Atirah Liana kata B untuk bola. Okay. Lagi. Dania kata C. Okay, alright. Kata saya lagi 2 orang. Nizar kata D. Okay. Satu lagi. Seorang kita tunggu. Jawapan. Okay, 2 orang jawab B. Seorang jawab. Okay, Atirah jawab B. Okay, B, C, D. Okay, seorang lagi kita tunggu. Okay. Okay, Iman kata D. Okay, kita check tengok. Okay, Nafisah kata C. Kita check tengok. Okay, kita check tengok. Pertama, soalan ini ada murid, dia kata macam mana? Dia buat macam mana? Dia buat gini. Dia buat
Dia 12 ni, dia bahagi 2. Dapat 6. Sebab dia kata S ni tak tengah. Okey, dia bagi 6. Kemudian dia gunakan kereta, dia cari pula panjang RQ. So dia pun buat teorem Pythagoras. 10 kuasa 2, tolak 6 kuasa 2. Dah okey. Kemudian dapat jawapan dia 64. Di punca kuasa dapat 8. Ada pelajar buat gitu. Okey, boleh, tak ada salah. Buat pandai. Tapi kita kan ni, exam kita 1 jam setengah. Sangat pendek masa. Nak kira boleh tapi ambil masa. Okay? Jadi untuk soalan ni nanti, bila keluar nanti, boleh guna cara pantas. Okay, alright. Selanjutnya, tanpa perlu kira apa-apa, step pertama, tengok soalan. Dia nak apa? Okay? Soalan minta tan X. Itu step pertama. Soalan minta tan. Step yang kedua, kita tengok simbol dia, sudut itu. Dalam atau luar segitiga, okay, kalau sudut berada di luar kotak segitiga, maka jawapan sin sahaja yang positif. Cos dan tan confirm negatif. Jadi jawapan Liana dah salah dah. Sebab bila sudut dekat luar segitiga, jawapan kita mesti negatif untuk cos dan tan. Okay, jadi tinggal jawapan C dan D lah. Okay, step yang ketiga ialah kita kena ingat formula sin, cos dan tan. Apa formula dia? Okay, yang tu bergantung cikgu ajar apa. Okay, ada sekolah cikgu ajar soh catur gitulah. Okay. Okay, tapi kan saya dulu saya belajar masa form 4 dulu. Topik ni kami belajar masa form 4 tau. Okay, masa form 4 dulu kami diajar gini. Okay, ini formula yang cikgu saya bagi. Sin TH, cos SH, tan TS. Pendeknya, saya takut hantu. Kau suka hantu? Tentu tak suka. Itu formula yang cikgu saya bagi. Kamu belajar soh cah tua. Okay, alright. Buatlah apa saja short form. Yang penting kamu ingat. Jadi soalan kita minta tan. Tan formula tentang sebelah. Kalau sudut dekat X, maka yang bertentang dengan dia ialah sudut SR. Gasan SR. Yang bersebelah RQ. Yang condong adalah hypotenuse. Okay. Kalau sudut dekat Q, maka yang bertentangnya adalah gasan SR. Nampak pendek. Yang bersebelah dengan dia adalah RQ. Nampak panjang. Formula tan adalah tentang sebelah. Tentang pendek sebelah panjang. Tentulah jawapannya yang C. C jawapan dia. Okay, bukan D. Okay. Iman jawab D, Nizar jawab D. So hati-hati. Hatilah confirm salah. Sebab dia silap konsep. Okay, alright. Okay, 22. Sama step juga. Langkah pertama, dia nak cos. Sudut berada di luar segitiga. Jadi cos mesti negatif. Itu step dia. Lepas tu, janganlah kira. Okay? Janganlah buat 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat jawapan kuasa. Jangan buang masa. Okay? Konsep tadi ya. First, tengok soalan. Second, tengok sudut. Third, formula. Formula cos adalah sebelah hypo. Sebelah hypo. Maksudnya kalau sudut dekat K, yang 5 tu adalah bersebelah dengan dia. Jadi maksudnya atas mesti 5. D jawapan dia. Tak payah fikir panjang. Okay, tak payah fikir panjang. D jawapan dia. Simple je. Okay, 24. Dia nak cos. Sudut di dalam mesti positif. Kisi positif. Dan formula cos adalah sebelah hypo. Yang condong adalah hypotenuse. Bawahnya mesti 5. So antara A dengan C je lah. Kalau sudut dekat R tu, maka yang bersebelah dengan dia adalah garisan RQ. Nampak tak panjang garisan itu? Jadi mestilah RQ panjang, SQ pendek. Mestilah RQ 4, SQ 3. So jawapan ni, jawapan dia adalah C jawapan dia. Okay, C jawapan dia. Simple sangat. Tak payah kira pun. Okay, 25. Dia nak tan. Sudut di luar kotak segitiga mesti negatif. Dan formula tan ialah tentang. Kalau sudut dekat Y, 15 tu adalah garisan yang bertentang dengan dia. Depan mata dia. So, atas mesti 15. A jawapan dia.
Simple gila. Okay. 26. Dia nak cos X. Sudut di dalam mesti positif. Jawapan kita ada nombor 3, 4, 5. Okay. Jawapan 3, 4, 5. 5 tu tentu hypotenuse. Hypotenuse dekat bawah. So tinggal lagi sama ada 3, 5 ataupun 4, 5 sahaja. Kalau sudut dekat R, tengok garisan dia. Nampak QP pendek sikit. PR panjang sikit. Okay. Yang tentang pendek sikit. Yang sebelah panjang sikit. So mestilah panjang tu 4. Jadi jawapan dia adalah C tu. Okay, C tu. Senang je. Sorry. Jadi hanya tengok soalan. Dia nak apa? Cikgu saya confuse. Confuse tang mana? Okay. Lagi saya ulang. Untuk Adriana, kita saya ulang. Okay. Langkah pertama, tengok soalan dia nak apa. Contoh nombor 25, dia nak tan. Step yang kedua, tengok sudut dia tu. Dalam atau luar segitiga. Sudut Y tu berada di luar segitiga RQ tu. RO tu. Alright? Segitiga ya. Okay, jadi sudut dekat luar segitiga. Jadi bila sudut kat luar segitiga, hanya sin sahaja yang positif. Cos dan tan negatif. Jadi untuk soalan 25 ni, jawapan dia confirm negatif. Sebab sudut Y tu berada di luar kotak segitiga. Okay. Kemudian formula tan adalah tentang per sebelah. Kalau sudut dekat Y, yang 15 tu adalah tentang dia. Okay. Yang 8 tu sebelah dia. Okay. 17 tu paling panjang. Hypotenuse. Jadi formula tan adalah tentang. Jadi atas mesti 15. Okay. Nombor 26, dia kata dia nak cos. What X? Cos X. Sudut dalam segitiga mesti positif. Dan formula cos adalah sebelah per hypotenuse. Okay. Jawapan kita ABCD tu ada nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. 5 tu yang paling panjang. Yang paling panjang merujuk kepada hypotenuse. Maksudnya sini lah, nombor 5 tu mesti berada di bawah. So jawapan dia sama ada B atau C. 3/5 ataupun 4/5 je lah. Okay. Kalau sudut dekat R. Okay. Sudut dekat R. Maka garisan PQ adalah garisan yang bertentang. Sebab ada depan mata kita. Garisan PR bersebelah. Sebab ada tepi kita. Tepi sudut. Tepi sudut sebelah. Depan mata tentang. Jadi formula cos adalah sebelah hypo. Jadi kalau sudut dekat R, yang bersebelah adalah garisan PR. PR nampak panjang, PQ pendek. Jadi PR ialah 4. Okey, good. Alhamdulillah, dah faham dah. Okey, so jawapannya adalah C tu. Okey, seterusnya. 26. Bentuk, okey, soalan ini pasti ada satu exam kita nanti. Yang ini, bentuk-bentuk graf pun pasti ada juga. Jadi kita ingat ni. First kali tengok ialah dia punya kuasa. Kalau kuasa 2, dia positif. Graf berbentuk tersenyum. Kalau negatif, kalau 2 tu, kuasa 2 tu, dia negatif. Graf berbentuk bersedih. Itu yang pertama. Sorry. Okay, yang kedua. Kalau graf tu kuasa 3, dia positif. Dia berbentuk huruf S. Naiknya ke atas. Kalau depan dia negatif, S-nya turun ke bawah. Kalau dia kuasa pecahan ataupun kuasa negatif. Kalau depan dia negatif, contohnya kalau dia positif, 1/X contohnya. Graf dia berbentuk bawah terputus atas. Kalau depan ada negatif, negatif 1/X. Gitu. Ada negatif depannya, dia akan bentuk atas terputus bawah. Maksudnya yang negatif, semuanya rajah akan turun ke bawah arahnya. Yang positif, graf dia akan naik ke atas, makin tinggi. So dapat soalan, langkah pertama tengok yang kuasa tu, positif atau negatif. 27 dia positif. Maksudnya rajahnya mestilah naik ke atas. So jawapan dia sama ada B atau D. AC salah sebab dia turun ke bawah. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah yang nombor 2 tu. Negatif 2 tu adalah nilai pada paksi Y.
Yang ini nilai pada paksi Y. Dia potong paksi Y pada negatif 2. So jawapan dia adalah yang B. Okay. Yang D tu dia potong paksi X pada negatif 2. Okay. Tahniah Iman Kristina ya. Betul. Okay, lagi sekali. Dapat soalan. Tengok yang kuasa dulu. Okay. Kalau negatif depannya, mestilah berbentuk sedih. Jadi jawapan dia antara A dengan D sahaja. Mana satu? Okay. So jawapan dia ialah A. Sebab dia mesti potong paksi Y pada angka 5. So A jawapan dia. Okay. Nizar kata A. Sharvindro pun kata A. Okay. Good. Okay. Tajuk yang pasti ada satu soalan nanti exam kita. Dan yang berikutnya adalah graf trigonometri. Yang ni. Ada murid dia ingat bentuk graf tu. Sin macam mana, cos macam mana, tan macam mana kan. Alright. Tapi bagi tak ingat tak apa. Soalan ini hanya perlu guna kalkulator sahaja. Okay. Caranya. Tengok soalan. Soalan kata Y sama dengan cos X. So kita guna kalkulator. Kita uji 2 nombor cukup lah. Okay. Cuba tekan cos kosong. Okay. Dia nak Y sama dengan cos X. Dia nak huruf cos tu. Jadi kita tekan kalkulator kita. Cuba tekan cos kosong. Bila tekan cos kosong, dapat 1. Jadi A betul. Ketika dia kosong, graf dekat 1. B pun betul juga. Tapi C ketika dekat kosong, dia negatif. Salah. D kosong, dia negatif. Salah. Okey. Tinggal A dengan B saja. Okey. Cuba tekan pula cos 90. Okey. Bila kita tekan cos 90, kita akan bagi kita kosong. Jadi, ketika 90, sepatutnya dia sentuh kosong. Jadi, A betul. B ketika 90, dia sentuh dekat negatif 1. So, A jawapan dia. Itu saja. Tekan kita 2 kali je. Okay. Alright. Soalan terakhir. Nombor 30. Dia kata Y sama dengan 2 sin X. Sama juga. Teskan kita 2 kali saja. Okay. Kita tekanlah 2 sin kosong. Kita tekan 2 sin kosong. Dapatnya 2. A betul. B salah. C salah. D salah. Confirm lah jawapan dia. Sorry. A salah. B betul. C salah. D betul. Sebab bila kita tekan 2 sin kosong, jawapan kita adalah kosong. Jadi B masih betul. D masih betul. A dan B salah. Okay, right. Kemudian kita tekan pula 2 sin 90. Tekan 2 sin 90. Kita akan bagi kita jawapan 2. Jadi untuk B betul lah. 90 dia potong 2. Tapi dekat D tu 90 dia buat negatif 2. So jawapannya adalah B untuk bola. Alright. So inilah dia murid-murid semua. 30 soalan dari pelbagai topik. Kalau masuk, boleh kita guna cara tengok congak kalkulator untuk mempercepatkan jawapan kita. Alright. Dapat jimat masa, dapat jawapan tepat, pantas. Kita pun seronok menjawab. Okay. Seterusnya, saya nak share dengan kamu semua bagaimana untuk betul at least 20 soalan dengan menggunakan kaedah tadi. Okay, tengok congak kalkulator. Okay, saya ambil contoh soalan SPM 2014. Tahun genap. Tahun genap nak tembak nombor C. Okay, tahun ganjil nak tembak B. Okay. Tahun 2014 ni dah lama dah, tak pasal guna kan. Okay. Waktu ini tahun genap. Tahun genap, kalau nak tembak C. Waktu ini, siapa tembak semua C, dia akan betul 11 soalan. Okay. A 9 soalan. B 10. D 10. Okay. Sekarang saya nak ajar awak bagaimana untuk skor untuk skor 20 soalan dengan kaedah TKC. Tengok kalkulator congak. Okay. First, mindset kata, aku nak tembak semua C. Tu mindset kita. Sebab tahun genap. Step yang kedua, kita baca soalan. Okay. Kita baca soalan, kemudian kita jawab. Okay. Jawab. Kalau kita boleh jawab, jawab secepat mungkin.
tak boleh tinggalkan. Okey, soalan ni dia kata dia nak 3 angka berti. Okey, bila nak 3 angka berti, jawapan A dan B confirm salah sebab kosong di depan tak dikira angka berti. So A dan B hanya ada 2 angka. So AB confirm salah. Antara C dan D sahaja. Dia nak 3 angka, maka kita tengok angka yang keempat. Angka yang keempat kalau 5 atau lebih, maka angka ketiga akan bertambah 1. So, jawapan nombor 1 ni confirm D. Jadi, walaupun saya target C tadi, nombor 1 ni saya yakin dah pasti D jawapan dia. Maka saya ubah jawapan kepada soalan D. Jadi, jawab satu soalan, saya dah betul sebanyak 12. Kalau tembak semua C, jawapan saya betul 11. Tapi yang ini saya yakin D. Saya ubah. So, jawab soalan dia. Dah betul 12 soalan. 12 markah. Okey. Pergi nombor 2. Kalau nombor tersebut depan tak ada kosong, jawapan dia mesti positif. Jadi, jawapannya sama ada C tadi. A, B salah lah. Kalau depan kosong, dia negatif. Ini depan tak ada kosong. Dia positif. So, apa jawapan dia? Iman kata C. Hati-hati Iman. Okey? Sebab jawapan kita nak adalah 3 poin. 3 poin. Selepas angka 3, ada 4 nombor. So, dia akan jadi kuasa 4. Okey, so nombor 2 ni confirm D jawapan dia. So, jawab 2 soalan, saya betul 13 markah. Okey, pergi nombor 3. Nombor 3 ni jangan risau. Tak apa Iman, tak ada salah. Okey, mungkin cuai sikit lah kan. Tak apa. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni just guna kalkulator saja. Tekan kalkulator, masukkan nombor, ikut soalan tu. 0.00064 tolak 35, kemudian tekan pula darat 10 yang kat bawah kan tu. Bawah tu sebelah huruf answer tu. Okey, dan 10, dan masukkan negatif 6. Terus, kita bagi jawapan kepada kita A. Jadi nombor 3 ni confirm A. Jawab 3 soalan, kita betul 14. Okey, nampak senang kan? Okey, nombor 4. Nombor 4, bagi kelas pandai ataupun rasa boleh jawab, tapi ambil masa, kita tinggalkan dulu. Okey, rasa boleh jawab, tapi ambil masa, kita tinggalkan dulu. Tapi kalau rasa tak boleh jawab lah ni, tak apa, tembak C. Ini saya ajar murid-murid saya. Right? Okey, pergi nombor 5. Bila kuasa 6, nombor mesti ada 7. Jadi AB confirm salah. Sebab ada 6 nombor saja. Okey, tengok. Kuasa 6 ada. Tak 1. Kuasa 5 tak nampak. Tak kosong. Kuasa 4 ada. Tak 1. Nampak kan? Jawapannya dah C. Confirm dah C. Kita tak payah buat habis. Kita tak payah buat habis ni. Buat masa kan. So confirm C. Jadi nombor 5 ni, jawapan C confirm. Dan saya tidak tambah markah. Sebab memang target saya adalah C. Masih kekal betul 14. Okey, nombor 6. Okey, asas 2. Kalkulator saja. Mod, base nombor 3, tekan lock. Screen ada huruf B. Masuk nilai. Terus dapat jawapan. A. Okey, dah betul 15 soalan. 7. Kelas belakang ni memang tembak je lah. Okey, kelas depan rasa boleh jawab, kita tinggalkan dulu. Okey, tinggal dulu. Nampak boleh jawab, tapi ambil masa, kita tinggalkan dulu. Kelas belakang C tak apa, tak ada hal. Okey, nombor 8 sama juga. Kelas belakang C ya. Okey, nombor 9 kelas belakang C ya. Tapi kalau rasa boleh jawab, jawab kemudian. Setengah jam pertama ni untuk tengok jawab. Tengok jawab. Okey. Yang baki nanti boleh tengok, cuba jawab. Ni tengok jawab. Tak boleh C dulu. Ataupun tak boleh tinggal dulu. Jimat masa. Okey. Nombor 10. Pertama sekali tengok bentuk dia. Yang hitam tu dengan putih. Dari segi bentuk dia, nampak sama tak? Bentuk dia. Bukan saya dia. Sama, bentuk dia sama tak? Okey. Dekat sini, dari segi bentuk dia, nampak sama. VR pendek. PQ pendek. TV panjang. UP panjang. So bentuknya sama. So ingat, bila bentuk sama, kuasa dia punya jawapan dia mesti positif.
Okay. Bentuk sama mesti positif. Kemudian kita baca soalan. Soalan kata RSTV. Yang hitam tu image. Yang hitam tu image. Bila image kecil, jawapan dia mesti pecahan. Okay. So, A jawapan dia. Simple je. Right? Simple ke dia? First tengok bentuk. Kalau sama, positif. Kalau bentuk tunggang terbalik, negatif. Yang kedua, baca soalan, labelkan. Kalau image besar, nombor bulat. 2, 3, 4. Kalau image kecil, pecahan. Itu je. Tak payah kira pun. Alright? Okay, 10. 11. Pastikan kita baca soalan dulu. Kemudian kita tentukan. Mampu tak boleh terjawab. Okay, contoh soalan ni. Dia kata Q ialah image bagi P. Okay. Q ialah image bagi P. Saya pun sambung bucu. Yang sama. Bila sambung bucu, nampak selari je garisan dia, apa berlaku? Okay. Bila garisan selari, dia adalah pantulan. Bila pantulan, nak macam mana? Belahkanlah di tengah-tengah antara dua garisan tu. Macam tu. Jadi, kalau R di bawah, pantulnya naik ke atas. Dapat jawapan 5-7. Ni sorry, okay, 5-7. Ni 5-7. Gitu. Okay. Okay. Betul 17 ni. Target betul 20. C kena hati-hati C tu. Kena hati-hati C tu. Okay, alright. Okay, next. Okay, yang ni. Baru je kita buat tadi. First, soalan. Dia nak cos. Second, sudut. Luar kotak. Mesti negatif. Si negatif. AB, confirm salah. Step yang ketiga, formula cos. Cos sebelah hypo. Jawapan kita ada nombor 3, 4, 5. Tentulah 5 tu hypotenuse. Tentulah 5 tu dekat bawah. Tu je step konsep dia. D. Tak payah fikir banyak. Okay. Cos. Kat luar negatif. Formula cos adalah sebelah hypo. Jawapan kita ada nombor 3, 4, 5. Nombor 5 tu ialah hypotenuse. Yang paling banyak hypotenuse. Simple je. Dah betul 18. 13. Baru kita buat tadi juga. Kali ni kita graf tan. Kita pun tekan tan. Tan kosong. Dapat kosong. A betul. B betul. Kita tekan tan 90. Dapat made error. Sebab tengok graf tu pun tahu dah. Dia tak sentuh graf 90. So kita cuba tekan kurang sikit. Cuba tekan tan 45. Tekan tan 45. Dapat 1. Dia positif. Dia naik ke atas grafnya. B jawapan dia. Okey, tahniah Imam, betul. Okey, dah betul 19. Satu lagi miss kita. Sebab target dia nak betul 20. Okey, 13. 14. Bila kata namakan sudut saja, confirm dah 3 huruf. Huruf apa tengah? Huruf dari. Dari M. Jadi tengah-tengah mesti M. Antara B dengan A sahaja. Dia kata sudut tunduk. Bila tunduk, pandang ke bawah. Kita ada dekat M. Kalau pandang ke bawah, apa kita nampak? Nampaklah TMU ataupun WMV. Sebab kita tunduk ke bawah. Jadi dalam ni, kita ada yang merah tu. WMV B jawapan dia. Siap. Okay. Misi tercapai. Nak betul 20. Okay. Dah capai misi kita. Baru jawab 15 soalan. So, nombor 16 sampai 40 kita tembak semua C. Maka kita akan betul sebanyak 20 soalan. Simple kan, senang kan? Okey, tapi jangan buat macam tu. Sambung lagi. Baca soalan, boleh jawab, tak boleh tinggal saja. Macam yang ni contohnya. Okey, suruh hitung dalam air berapa. Tak tahu jawab, tak apalah. Tembak C tak apa. Contoh. Okey, tak kata nak kembang-kembangkan. Tak apa, tulis C apa ni, tak apa. Okey. Ungkap tuan-tuan. Tak ingat pecahan ni. Tak apa, tembak C jawapannya. Okey. 21. Dia nak huruf K di kiri. Kalau nak K di kiri, dia nak huruf K sahaja. Yang asal K kuasa 3. Nak hilangkan kuasa, kita pun buatlah punca kuasa 3. Jadi A, B kau pun salah. Ada pecahan. Hilangkan pecahan. Okey, per 4 tu. Nak hilangkan pecahan, darab ke kiri, darab ke kanan. So, 6 kali 4, 24. Dapatlah C jawapan dia. Simple je gitu. 22. Okey. Macam kat tadi,
kadang-kadang nampak soalan macam alamak. Okey, kadang-kadang. Tapi kalau kita bijak, kita manipulasikan soalan. Okey, contoh. Soalan kata 10 tolak 2y per 3 sama 5. Kita test jawapan. Ambil kalkulator, buat gitu. Kalau A lah kita test A. Kita buat 10 tolak 2. Okey. Y tu gantikan dengan 2 per 15. Kemudian per 3. Dapat tak 5? Tak dapat, bukan jawapan. Kita test yang B pula. Test yang B pula, 10 tolak 2. Okey, Y gantikan 5 per 2. Bagi 3, dapat tak 5? Kalau dapat, tu jawapan dia. Kita test jawapan. Simple je. Dapat betul-betul 21. Okey, 23. 24 tak ingat. C, tak apa. 25 tak ingat. C, tak apa. Okey, 26 tak ingat. C, tak apa. Okey, 27 tak ingat. C, tak apa. Ini contoh. Okey, contoh pelajar nak urus masa dengan baik. Baca soalan, boleh jawab terus secepat mungkin. Tak boleh faham, tak boleh jawab ya. Terus tinggalkan dia. Okey? 27, 28 tak kerti cari C, tak apa. Contoh. Tak kerti cari mood, tak apa. Sambung. Yang ni pula. First kali, kuasa ya Tuhan. 2x kuasa 2. Positif. Mesti bentuk senyum. Antara A dengan D saja. A dan D saja ke jawapan dia. Okey, yang masa tu agak-agak je. Sangat senang. Gunakan kereta tak apa. Okey, clue asas dia simple gini ya. Kalau tengah negatif, hujung positif, jawapan dia adalah dua-dua positif. D lah jawapan dia. Tapi kalau tengah positif, belakang negatif, dua-dua negatif. A jawapan dia. Kalau dua-dua negatif, adalah jawapan positif, ada jawapan negatif. Okay, alright. Tapi sini, satu cara ialah kita gunakan kereta. Kita ambil kereta kita, tekanlah kereta kita, macam cari punca kuadratik. Okay. Mod. EQN nombor 1. Tekan simbol sebelah kanan, cari degree 2. Masukkan A dia, 2 sama dengan. B dia, negatif 7 sama dengan. C dia, 3 sama dengan. Terus kita bagi jawapan, yang tu akan bagi 3, yang kedua bagi 0.5. D jawapan dia. Okay, 30. 31, malas cari. 32, tak tahu cari. 33, nampak cerun, nampak pintas, tugas kita susun. Kiri huruf Y sahaja. Pindah 3X jadi positif. Hilangkan 2, bahagi 2. Dapat yang merah tu kecunan, biru pintasan Y. Siap, D jawapan dia. 33, 34. Okay. Malas cari. Tak ingat, C. 35. Sikit lagi ya. Kotak kad biru ada 100. Kad merah 44. Semua kad ada 144. Dia nak apakah kemungkinan dapat kad merah? Kad merah 44. Semua kad 44. Gitu je. Dapat jawapan C. Okey. 35. 36. Malas cari China dan India. C jawapan dia. Tembak. 37. Tak kata cari sangat-sangat. Lupa. C jawapan dia. Contoh. Okey. 38. Tak kata nyatakan hubungan. C jawapan dia. Tembak. Tak apa. 39. Metrik. Metrik kita senang. Kita tahu. Bila tambah tolak, kena ikut tempat yang sama. Kita test dengan atas sekali. 7 tambah 4. 11. Tolak 5. 6. Tambah 2. 8. Okey. So, antara A dan B saya tinggal. C ni salah dah. Okey. Yang beza kat sini, atas ni. 1 ke 9. Test tepi ni pula. 1 tambah 7. 8. Tolak 3. 5. Tambah 4. 9. Dah siap. Okey. Kemudian, 40. Tak reti. Tak apa C. Nampak? Dengan hanya kita jawab secara suka-suka gini, baru jawab dengan suka hati, kita sudah betul 24 soalan. Okey. Macam mana kita jawab? Dengan baik dengan semua soalan. Okey. Jadi, untuk yang last kali, kesimpulan dia, untuk kertas 1, langkah pertama, set jawapan. Aku nak tembak semua. Okey. Tahun genap, B. Ganjil, C. Yang kedua, baru baca soalan. Okey. Baca soalan, boleh jawab, terus jawab. Tak boleh jawab ataupun boleh jawab tapi ambil masa,
tinggal dulu. Setengah jam pertama, konsep je lah tengok jawab. Tak boleh, tinggal. Round pertama habis, pastikan yakin betul at least 10 soalan. Round kedua, barulah beri masa 1 ke 3 minit itu untuk jawab soalan yang 50-50 tadi. Habis round kedua, sejam gitu, okay, pastikan kita dah betul at least 20 soalan. Baki masa, barulah cuba jawab soalan yang lebih sukar-sukar tu. Tak boleh juga, baru dah kita tembak jawapan. Okay, alright. Tuan faham ya? Okay. Tahun ni C ke juga? Tahun ni tahun ganjil 2023. B. Okay. Last kali. Okay, last kali. Okay, ini penting. Okay. Ini penting ya. Exam 2024 tapi awak best 2023. Awak best 2023. Okay, exam 2024. Okay, tapi awak best 2023. Tahun ganjil. Okay, right. Last kali yang ni ya, penting. Okay. Paper 1 sangat penting awak tahu. Pertama sekali ialah pastikan, okay. Pertama sekali penting untuk paper 1 tau. Okay, pastikan. First sekali penting pastikan, okay. Tanda jawapan guna pensil. 2B atau BB sahaja. Okay, sebab jawapan kamu ditanda oleh mesin. Okay, mesin dia bukan manusia. Dia ikut arahan. Okay, dah setting dah 2B dan BB. Pastikan guna 2B atau BB. Okay, guna pensil HB, guna pen, mesin reject. Okay, alright, ni kena penting ah. Okay, so sini guna pensil HB ataupun guna pen, mesin reject. Okay, mesin reject. Atau betul mesin reject sebab mesin ni mesin, bukan manusia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah bila dihitamkan, pastikan hitam. Ni ya, penting ya. Okay. Yang kedua, okay, hitamkan seluruh rajah. Seluruh bulatan. Okay, maksudnya macam ni. Yang ni ya, pastikan dihitamkan seluruh rajah. Macam ni. Ya, pastikan hitam seluruh rajah. Gitu. Okay, ini yang kedua. Penting tau. Okay. Gini. Kalau hitamkan begini. Contohnya. Sorry. Ini ya. Kita hitam macam ni. Contoh kita hitam. Kita hitamkan tidak seluruh rajah. Contoh kita hitam macam ni ya. Okay, jangan hitamkan. Okay. Gini. Gitu. Mesin akan reject. Ataupun kita hitamkan terlebih kotak. Okay, ya. Okay, contoh sebab gini. Kita hitam terlebih kotak. Contoh kita hitamkan terlebih kotak gini. Kita hitam ni. Okay, kita hitam macam tu. Ni penting tau. Benda ni penting. Okay, kita hitam ni. Okay, gitu. Terlebih kotak. Bila terlebih kotak, sama juga. Okay je. Mesin akan reject. Okay, ni mesin reject. So, pastikan betul-betul dalam rajah. Okay. Yang ketiga ialah soalan kita hitamkan. Okay. Jangan buat macam ni. Ada murid buat macam ni. Okay, jangan. Dia tak hitamkan, dia buat macam ni. Okay, dia buat macam ni ya. Okay, dia buat macam ni. Kacau lah. Okay, gini. Dia buat gitu ya. Jangan. Okay, mesin akan reject. Okay, yang ni mesin akan reject. Sekat tepi lah. Okay, janganlah buat macam ni. Okay, mesin akan reject. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga ialah jangan hitamkan lebih daripada 2 kotak. Okay, contohlah kita beranggapan. Okay, kita beranggapan. Okay, alah tak apa, mesin yang check kan. Bukan dia check, bukan dia tahu pun kan. Kita pun hitamkan. Kita hitamkan dua jawapan contoh gitu. Okay, dengan beranggapan mesin tak tahu apa-apa. Okay, kita hitam. Yang ni kita hitamkan contoh. Okay, kita hitamkan A, kita hitamkan
C kita hitam juga. Contohlah, ni contoh. Okay, kita hitam dulu jawapan. Okay, dengan berandaian, mesin akan terkeliru lah. Dia scan. Okay, oh okay, ada jawapan C contohnya gitu. Alright. Oh sorry. Okay, kita hitamkan dua jawapan. Hitamkan dua jawapan, sama juga. Mesin akan reject. Okay. Okay ni ya. Jangan hitamkan lebih dari satu kotak. Okay. Mesin akan reject. Okay. So apa kesan ni kalau mesin reject? Ni penting lah, penting kat ni. Okay. Alright. Apa kesan kalau mesin reject? Okay. Kalau mesin reject, okay. Kalau dulu, ni dulu. Okay. Kalau dululah. Dulu sebelum 2022. Okay. Kalau dulu, kalau mesin reject, okay, kertas akan ditanda secara manual. Maksudnya ada orang yang akan tanda manual bagi kertas yang mesin reject. Okay. Tapi selepas bermula. Okay. Bermula 2020. Okay, okay. Satu. Ini info saya dapat lah. Okay. Mana-mana kertas, okay. Okay, kertas yang mesin reject. Okay. Mana-mana kertas yang mesin reject. Okay. Mesin reject. Markah automatik dapat kosong. Ini info yang saya dapat. Okay, betul tak betul wallahualam. Tapi ini yang saya dapat lah. Okay. Dulu kalau mesin reject, kertas akan tanda oleh manual, oleh sekumpulan pegawai lah tanda. Tapi bermula satu, mana-mana yang mesin reject, kosong. So jangan guna pen, bulatkan seluruh rajah, jangan terkurang, jangan terlebih, jangan bergaris. Sebab dia kata hitamkan keseluruhan. Dan jangan tanda lebih dari satu kotak. Mesin akan reject. Bila mesin reject, markah kamu kosong dapatnya. So berhati-hati itu. Okay, alright. Jadi nanti, okay, satu lagi. Okay, alright. Satu lagi. Okay. Jadi pastikanlah guna pensil 2B. Okay. Kalau guna, ni satu lagi ya. Kalau guna pensil 2B yang mechanical tu. Pen tajam kan. Okay. Okay, alright. Hati-hati lah. Hati-hati. Okay, hati-hati. Jangan sampai kertas objektif awak tu terkoyak ataupun berlubang. Okay, kadang-kadang kita tonyoh kuat sangat kan? Dia lubang. So berhati-hati. Ni pun sama juga. Machine reject. Okay. Ataupun waktu kita ni lah. Waktu kita, kalau kita padam jawapan. Okay. Pastikan jangan sampai kertas tu tercalar lah. Okay. Sebab takut machine reject. Tu je. Okay, alright, murid semua. Jadi untuk hari ini, pagi ni, ini session kamu semua. Okay, mudah-mudahan fokusnya pada hari ini dapatlah sikit sebanyak